Okay, di media sosial ni hari ni kita nampak banyak pandangan yang baik ataupun buruk mengenai padu. Even PMX sendiri pun minta Rafizi memperjelaskan sikit pasal isu padu ni. Ya, biasalah kat media sosial ni memang macam-macam. Kita kena faham bahawa mahu mengumpulkan dana data sebanyak 30 lebih juta rakyat Malaysia ni ianya perlukan mekanisme pelaksanaan yang sistematik dan mudah dipahami oleh semua orang. Komunikasi dan penerangan juga penting tuan-tuan, kerana kalau tak jelas sebelum pelaksanaan dibuat, nanti akan timbul banyak kekecewaan dan sudah pastilah penolakan itu akan berlaku. Kita kena buat jelajah ke seluruh pelosok tanah air supaya akar umbi rakyat biasa ni faham apa sebenarnya tujuan kerajaan melaksanakan padu ni. Ramai warga MAS dan yang kelainan upaya OKU contohnya, mereka juga susah juga nak akses sistem ni kalau kita tidak bantu. Jadi perlu diperkemaskanlah dari segi mekanisme pelaksanaan ni. Saya tak lihat gagal, cuma perlu lebih masa untuk mencapai sekurang-kurangnya 80% kejayaan padu ni. Kita lihat apa perancangan seterusnya jika ianya bagus untuk rakyat, dan data ni kita jamin tidak ada sebarang kebocoran, salah guna macam dulu main sejahtera dan sebagainya jadi isu besar. Saya yakin rakyat pun akan menyokong inisiatif kerajaan ni. Jadi yang paling penting tu ialah kita kena communicate, kita kena pastikan rakyat selesa dengan apa yang kita nak buat, rakyat rasa selamat dengan data-data yang diberikan. Dan memang kita tak nafikanlah bahawa ramai yang risau bila mereka submit isi borang padu ataupun isi secara online, maka mereka akan mendedahkan diri mereka kepada tuntutan lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya. Yang ini yang menyebabkan ramai orang tarik handbrake. Kita haraplah kerajaan dapat memperjelaskan sejelas-jelasnya, terutamanya golongan the B40, M40 yang bak kata orang tu mengharapkan bantuan STR dan sebagainya. Jangan pula mereka ni terlepas pandang daripada mendaftar padu ni sampai 30 Mac kan. Lagi beberapa hari saja, lagi 5 hari. So make sure lah yang betul-betul mengharapkan STR ni akan mengisi borang padu ni seberapa segera yang mungkin. Okey, soalan lain. Soalan kedua, okey, pasal isu pindaan atau kewarganegaraan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri kita dikecam hebat terutama oleh aktivis dan bekas ahli PKR sendiri. Apa pandangan tu? Dia sebenarnya ada 8 cadangan yang dibuat oleh KDN dalam mesyuarat kabinet. Tapi daripada 8 tu, 7 dah kabinet setuju. Satu je yang ditolak, iaitu berkenaan dengan perkara 19B dan 14.1E berkaitan dengan kewarganegaraan bagi bayi yang terbuang. Bagi bayi yang terbuang, kita tahulah sekarang ni gejala buang bayi tu banyak, tapi ada juga orang-orang asing yang sengaja membuang bayi mereka dengan harapan bayi mereka ni akan dapat diregister sebagai warga negara Malaysia, supaya mereka ni boleh menikmati kelebihan-kelebihan sebagai warga negara. Kena faham ni, sebenarnya orang asing memang mereka appreciate, mereka nak sangat jadi warga negara kita. Itu sebabnya KDN mencadangkan untuk memastikan undang-undang kita ni dikemas kini, pindaan dilakukan supaya tidak ada orang boleh ambil kesempatan
Okey, perkara ini telah dilakukan di bab urus dan banyak pandangan telah dikutip sebelum ianya dibentangkan dan undian dilakukan dalam parlimen. Pindaan ni bertujuan untuk memudahkan isu kewarganegaraan yang sedia ada. Malah Menteri Saifuddin Nasution juga telah meluluskan lebih 14,000 permohonan kewarganegaraan dalam tempoh setahun ni je. Kita perlu memandang ini sebagai perkara yang positif yang dilakukan oleh KDN demi memastikan kesejahteraan dan kedaulatan negara ni tetap terpelihara. Jadi ahli parlimen boleh memilih untuk menyokong atau membantah ketika undian dilakukan. Saya tak melihat sebarang masalah, cuma perkara biasalah bila ada pindaan terhadap sesuatu perkara ni dalam perlembagaan, ianya akan ada banyak pandangan, tetapi saya pasti kerajaan mendengar segala pandangan daripada rakyat sebelum mereka membuat sesuatu keputusan. Cuma kena tenang-tenang lah, jangan kelang kabut kan. Make sure faham dulu apa yang nak dipinda, make sure teliti dengan sedetailnya, barulah anda akan memberikan idea hujahan yang bernas sebelum membuat bantah. Jangan jadi macam pembangkang bangkang daripada longkang saja. Itu penting. Okey.